Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada Yang Ketua memberikan ruang untuk saya membahaskan pindaan Akta Syarikat 2016. Pindaan kepada Seksyen 395 Akta Syarikat 2016 bertujuan meluaskan lagi pemakaian perkiraan sukarela korporat ataupun Corporate Voluntary Arrangement ataupun CVA kepada semua syarikat termasuk syarikat yang mewujudkan gadaian ke atas harta dan juga aku janjinya. Pindaan kepada Seksyen 403 Akta Syarikat 2016 bertujuan menjelaskan kepada pengurusan kehakiman ataupun judicial management iaitu JM boleh dimohon oleh semua syarikat termasuk syarikat senarai awam. Pulai menyokong usaha ini kerana ia akan memberikan peluang lebih banyak kepada syarikat mendapatkan perkhidmatan CVA dan juga JM berbanding sebelum ini. Pulai menyokong pindaan akta yang dapat membantu syarikat yang sedang menghadapi masalah kebangkrapan ini. Memberi masa kepada mereka untuk mencari jalan keluar terhadap masalah kewangan yang mereka hadapi ini. Antara pindaan yang penting yang telah diperkenalkan adalah pertama, membenarkan mahkamah melanjutkan tempoh perintah pengurusan kehakiman melebihi daripada 12 bulan. Yang keduanya, membenarkan syarikat-syarikat yang telah mendapat perintah pengurusan kehakiman mendapatkan pembiayaan penyelamat. Yang ketiga adalah meminimumkan kerugian yang dihadapi oleh syarikat dalam prosiding insolvensi dengan membenarkan pemiutang bercaga mendapatkan semula aset dalam keadaan tertentu. Dan yang keempatnya adalah memastikan syarikat-syarikat dalam prosiding insolvensi terus dibekalkan dengan barangan dan perkhidmatan perlu untuk mengurangkan gangguan dalam operasi mereka. Kerangka pelaporan mempunyai beneficial sedia ada perlu ditambah baik untuk menangani jurang dalam Akta Syarikat 2016 selari dengan piawaian antarabangsa FATF dan juga OECD, termasuklah amalan terbaik antarabangsa. Ia boleh meyakinkan pelabur luar berkenaan keupayaan Malaysia menyediakan polisi terbaik untuk syarikat-syarikat tempatan ini. Pulai faham bahawa keperluan penzahiran ini adalah selari dengan piawaian antarabangsa. Namun begitu, adakah kedudukan Malaysia sangat terdedah dengan aktiviti pengumbalan wang haram ini dan pembiayaan keganasan sehingga perlunya penzahiran ini dibuat? Pulai faham sebagaimana yang diperkatakan oleh YB Timbalan Menteri bahawa pindaan ini bertujuan untuk mengekang jenayah-jenayah serius seperti pengumbalan wang haram, rasuah dan sebagainya. Bagaimana pula dengan situasi di mana syarikat itu sendiri menjalankan aktiviti yang tidak nampak seperti melanggar undang-undang tetapi sebenarnya melanggar dalam pelbagai peraturan ataupun perundangan seperti perolehan tender kerajaan ataupun menjalankan aktiviti yang bersifat anti persaingan. Adakah rang undang-undang ini boleh membantu kerajaan untuk menghapuskan isu-isu serius seperti kes Alibaba, kartel dan syarikat yang berkongkol untuk mendapatkan tender-tender kerajaan? Penjenayah Kuala Putih akan sentiasa mencari helah untuk mengelak diambil tindakan. Soalan saya, bagaimana KPDN, SSM dapat memastikan semua pihak yang berkaitan akan mematuhi ataupun melaporkan maklumat pempunyai beneficial kepada KPDN atau SSM dengan tepat. Pindaan Akta Syarikat 2023 juga akan memberi impak besar kepada komuniti korporat di mana laman sesawang rasmi SSM boleh digunakan untuk mengiklankan dan menyiarkan maklumat sebagai ganti keperluan untuk mengiklankan atau menerbitkan maklumat tersebut dalam akhbar yang diedar secara meluas di seluruh negara. Polisi ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu praktikal apabila pengedaran akhbar fizikal di seluruh negara ini tidak lagi tersedia dan juga ianya boleh mengurangkan kos pengiklanan yang tinggi. Secara tak langsung ia telah menjimatkan kos. Yang keduanya adalah pendaftar diberi kuasa untuk mengeluarkan garis panduan bagi memastikan prinsip kebebasan juruaudit dikekalkan. Contohnya pelantikan juruaudit yang mempunyai pasangan yang bekerja di syarikat ataupun kumpulan syarikat untuk diaudit oleh terima juruaudit. Dan yang ketiganya adalah penyelesai dikendaki melaporkan
bukti-bukti mereka kepada pendaftar sebaik saja lesen mereka diluluskan oleh Jabatan Peguam Negara. Pulai berpandangan bahawa pindaan Akta Syarikat 2023 ini perlu mendapat sokongan daripada semua ahli parlimen memandangkan banyak permintaan daripada syarikat yang terbabit dan telah melalui proses yang teliti sejak daripada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput pula Besut. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.